Seterusnya, Majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Jumaat 29 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan dengan 5 November 2021 Masihi, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa 2 kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Kes pertama ialah seorang perempuan berumur 38 tahun, manakala kes kedua ialah seorang lelaki berumur 57 tahun. Kedua-dua kes telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan taziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para solehin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebanyak 128 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan pada hari ini, yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 13,673 orang. Terdapat 24 tambahan kes-kes baru kepada 9 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 7 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 75 kes. Kesemua kluster-kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman, di mana 4 daripadanya iaitu kluster Ishiwat Sendirian Berhad, kluster FFY Construction Site Dormitory, kluster SCCB Staff House dan kluster CJ Sun Construction Staff House adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 3 kluster ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 7371, 7452 dan 7815. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 183 kluster. Dalam pada itu, terdapat 29 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 178 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 12,276 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,303 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan satu daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 8 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,122 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 525,949 ujian. Pada 4 November 2021, sebanyak 6,617 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan seramai 354,428 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 82.4% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 278,468 orang
telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 64.8% daripada jumlah penduduk negara. Sementara itu, berikutan kenyataan media yang berhormat Menteri Pendidikan kemarin mengenai pelaksanaan program vaksinasi kebangsaan COVID-19 bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang akan berlangsung bermula hari Isnin 8 November 2021 ini. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada ibu bapa dan penjaga yang berkenaan bahawa setiap remaja yang akan datang untuk menerima vaksin COVID-19 di pusat-pusat vaksinasi adalah dikehendaki untuk mengimbas kod QR BruHealth semasa proses pendaftaran oleh guru-guru sebelum memasuki pusat vaksinasi, membawa kad pintar serta kad BruHIMS jika ada, membawa borang persetujuan vaksinasi, borang pemeriksaan kesihatan serta borang soalan saringan meja flu ataupun flu desk screening question forms yang telah dilengkapkan terlebih awal. Memakai sungkup muka pada setiap masa, melakukan penjarakan fizikal, membawa payung dan air yang mencukupi dan mematuhi semua arahan petugas-petugas di pusat vaksinasi. Di samping itu, setiap remaja juga perlu mengisytiharkan kepada kaki tangan kesihatan di pusat-pusat vaksinasi bahawa kod BruHealth mereka adalah berwarna hijau atau kuning, tidak mengalami simptom serupa flu, tidak dikenakan perintah kuarantin atau notis pengasingan diri. Bagi mereka yang baru sembuh dari COVID-19, mereka hendaklah memastikan tarikh vaksinasi mereka adalah tidak kurang dari 4 minggu dari tarikh mereka telah disahkan sembuh. Dalam pada itu, bagi orang ramai yang sedang menunggu dan berhajat untuk mendapatkan vaksin dos kedua dan perjanjian mereka di pusat vaksinasi yang terlibat telah terjejas disebabkan program vaksinasi bagi remaja berumur 12-17 tahun, mereka adalah dialu-alukan untuk hadir secara walk-in ke pusat vaksinasi Dewan Kemasyarakatan Belalong Temburong bermula pada hari Rabu 10 November 2021, iaitu jika tempoh masa di antara dos pertama dan kedua mereka telah mencapai tempoh yang dibenarkan. Tempoh masa yang ditetapkan bagi vaksin Moderna ialah 4 minggu, manakala bagi vaksin AstraZeneca pula ialah sekurang-kurangnya 6 minggu. Waktu perkhidmatan pusat vaksinasi Dewan Kemasyarakatan Belalong Temburong ialah jam 8.15 pagi hingga 11.30 pagi dan jam 1.45 hingga 3.30 petang pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan pada setiap hari Sabtu. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 8 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 6 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Marilah kita sama-sama dengan rendah hati memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar negara Brunei Darussalam sentiasa dirahmati dan dilindungi. Semoga semua usaha kita ini dalam mengawal penularan wabak COVID-19 ini diberkati dan dipermudahkan serta dikurniakan kejayaan olehnya juga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Dato'. Dan ini sesi sidang media mukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA semua ajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Yang Berhormat Menteri, Yang Mulia Pemangku Setiausaha Tetap, Rano Iskandar from Rano Adidasa. Ada 2 soalan. Saya menerima berita bahawa vaksin Pfizer yang ditunggu-tunggu telah sampai ke Brunei. Berapa banyak dos yang ada sekarang di Brunei? Okey, terima kasih. Alhamdulillah, vaksin yang tengah tunggu alhamdulillah sampai hari ini. Ia ada 2 peringkat. Hari ini dalam 58,500 dos dan pada hari Ahad nanti 242,190 dos. So kesemuanya dalam 300,690 dos. So insyaAllah ini akan mencukupi untuk
bagi kanak-kanak yang berumur 12 dan 17 tahun ke atas. Adakah vaksin Pfizer akan digunakan untuk kategori berumur 12 ke 17 umur sahaja? Vaksin Pfizer. Ya, tentu. Ya, tetapi adakah itu dihaskan untuk ataupun ini yang ditunduki oleh technical committee dan Pfizer yang yang kita ni gunakan di sinilah. Di luar sana ada jenis vaksin lain pulang yang dibenarkan, tapi di negara ni Tani menggunakan Pfizer khas untuk kanak-kanak, dan selebihnya untuk yang lain ataupun sebagai booster Tani untuk secara berperingkat. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Good afternoon, this is James from Bonnie Britain. Good afternoon to Berhormat Minister of Health. My question is about the vaccination, mobile vaccination. How's the response for Mukim Liam and also Bengawan Batu? Okey, terima kasih. Alhamdulillah, sejak semalam di Pangkalan Batu semalam dorang ke rumah-rumah. Dalam rumah tu ada 10 buah rumah dorang lawati, dan di sana ada 13 pesakit dan di Sungai Liang in the clinic 80 orang semalam, dan hari ini di Pangkalan Batu keseluruhannya 113 orang. Terima kasih, mohon tutup. Okay. Terima kasih. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan, dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini, dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.